إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Tiganya melontar situ. Jamratul Aqabah. Kemudian daripada turun daripada Muzdalifah pada hari nahar, itu hari raya yang ke-10 daripada bulan haji. Dan masuk waktunya daripada setengah malam. Setengah malamnya masuk waktu melontar. Dan dikendaki dengan setengah malam itu ialah setengah masa yang antara jatuh matahari hingga fajar, bukannya hingga keluar matahari. Ya, setengah masa antara jatuh hingga fajar, bukannya hingga keluar matahari, mana dah terbit matahari, bukan. Kemudian malam yang ke-10, maka manakala masuk setengah malam itu, masuklah waktu melontar Jumratul Aqabah dan waktu mabit, mana bermalam di Muzdalifah, dan waktu tawaf dan waktu sa'i dan waktu bercukur. Tetapi sunat ditakhirkan segala yang tersebut itu hingga keluar matahari, ya, melainkan mabit di Muzdalifah saja. Dan berkekalan waktu ikhtiari bagi melontar hingga ghurub matahari, sehingga tenggelam matahari itu. Dan tiada akhir bagi waktu bercukur dia dan tawaf dan sa'i itu. Tetapi ditertibkan dia tu afdal, iaitu ia mabit bermalam, kemudian ia melontar Jumratul Aqabah, kemudian ia bercukur, kemudian dia turun ke Mekah tawaf sa'i, sebagaimana biasa dibuat itulah. Maka tiada mengapa jika didahulukan tawaf ifadah, ya, tawaf fardu itu atas mabit di Muzdalifah. Dan tiada mengapa jika dia mendahulukan bercukur. Tapi susunan tadi itu lebih afdal lah. Maka manakala dikerjakan dua daripada tiga perkara itu, hasilnya dipanggil tahallul awal, mana perlepasan awal dia. Dan bila ada tahallul awal, halallah segala perkara yang diharamkan dalam ihram, melainkan akad nikah dan jima'. Itu saja masih tergantung. Yang lain dah boleh dah. Bauan ke apa semua tak apa. Dan manakala dikerjakan ketiga-tiga itu, hasillah dipanggil tahallul tsani, mana perlepasan di peringkat yang kedua. Habis semua sekali lah, halal balik. Dan tiga perkara itu ialah melontar, bercukur dan tawaf dan sa'i. Maka manakala sudah ia tawaf dan sa'i, sunat ia kembali ke Mina balik, bersegera hingga dapat ia sembahyang zuhur di Mina. Itu kalau dapat begitu terlebih baik lah. Ada pun dapat tahallul daripada umrah. Adapun tahallul daripada umrah, orang yang ihram dengan dia dengan tawaf dan sa'i dan bercukur, ya. Dan wajib haji itu yang keempat ialah wajib bermalam di Mina. Beberapa malam tasyrik, iaitu malam yang 11, 12 dan ke-13 daripada bulan Zulhijjah, jika ia tiada nafar awal. Kalau dia tidak ada, maknanya keluar peringkat awal pada hari yang ke-12. Maka melontar sudah ia nafar awal pada hari yang ke-12 dengan sempurna. Beberapa syaratnya. Pertama, bahawa ia nafar pada hari yang ke-12. Keduanya seperti sudah ia bermalam sudah ia bermalam 2 malamnya. Dan ketiganya sudah melontar pada kedua harinya tu, sudah melontar siap. Dan keempat, nafar, mana keberangkatan dia. Dia berangkat, ia kemudian daripada sudah melontar pada hari itu. Dan kelima, nafar ia kemudian daripada gelincir matahari, zuhur masuk di keluar. Dan keenam, nafar pada belum jatuh matahari, hari yang ke-12. Dan ketujuh, nafar itu kemudian daripada, iaitulah meniat hendak, iaitulah nafar hendak keluar. Dan syarat niat itu di tanah Minah, mana di Minah, iaitu atas sedikit daripada awal, ya, bukit yang padanya dipanggil Jumratul Aqabah tu.
Dan Jumratul Aqabah bukannya daripada Mina. Jumrah tu bukan daripada Mina. Apabila sempurna segala syarat tadi, maka sahlah nafarnya. Nafar tu mana? Berangkat dia. Jadi nafar awal dan nafar sani. Berangkat peringkat awal dan peringkat yang kedua. Ya. Dan gugur mabit pada malamnya. Dan melontar pada harinya, itu adalah malam ke-13. Dan harinya, tetapi yang afdal ia nafar yang kedua. Dia panggil nafar sani, itu lebih aula. Iaitulah yang aulanya lebih utama. Tetapi melontar hari itu tiada sah jika kemudian daripada ghurub matahari, kemudian daripada terbenam matahari pada hari itu. Dan disyaratkan pada mabit di Mina bahawa adalah seorang itu dia duduk bermalam di dalam had Mina, sempadan kawasan Mina. Dan had Mina itu daripada pihak Muzdalifah, iaitulah kemudian sedikit daripada Wadi Muhasyir hingga kepada bukit yang dipanggil Jumratul Aqabah itu. Dan daripadanya, dan panjang tanahnya kadar 2 mil, ya, dan lebarnya sedikit jua. Dia tak apa luas. Dan segala bukit yang di kiri kanan tanahnya, dan mukanya yang berhadap ke Mina itu daripada Mina, dan yang tiada berhadap ke Mina itu bukannya daripada Mina, ya. Tepi sana itu bukan daripada Mina. Dan sekurang-kurang masa, tapi sepadan tu dia dah beritahu lah kan. Dan sekurang-kurang masa yang bermalam tu kira-kira lebih sedikit daripada setengah malam. Lebih setengah malam sedikit itu dah kira cukup itu. Dan memadalah maknanya pada malam bermalam itu. Dan wajib haji yang kelima ialah melontar pada tiap-tiap hari daripada segala hari tasyrik 11, 12, 13. Lontar akan 3 jumrah, ula, usta dan maknanya Aqabah. Iaitu jumratul ula, jumratul usta dan jumratul Aqabah. Iaitu hari ke-11 dan yang ke-12 dan yang ke-13. Maka masuk waktunya pada tiap-tiap hari daripada gelincir matahari pada hari itu. Mana masuk zuhur dia boleh start. Dan berkekalan waktu ikhtiari, waktu pilihan tu hinggalah jatuh matahari hari itu, ya. Dan waktu jawaznya, waktu harus berkekalan waktunya sama ada melontar itu, melontar Jumratul Aqabah hari ke-10 dan melontar segala ayyamit tasyrik 11, 12, 13 hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik. Itu sepadan dia. Dan inilah pula kaul yang muktamad. Dan pada kaul qadim masuk waktunya dengan iaitulah fajar, ya, masuk waktu dia dengan fajar tiap-tiap hari. Terbit fajar sadiq tu dah boleh melontar. Dan tersebut dalam syarah manasik Al-Khatib telah mengharus Imamul Haramain, imam guru bagi Imam Al-Ghazali, dan Imamul Rafi'i diharuskan apa? Akan melontar beberapa hari tasyrik dahulu daripada gelincir matahari, sebelum daripada zuhur. Dan dimuktamadkan dia oleh Asnawi. Dan disyaratkan pada segala melontar yang tersebut itu, sama ada melontar hari nahar, hari raya, atau melontar segala hari tasyrik 11, 12, 13, hendaklah ada ia dengan batu dan dengan tangan. Jangan dipakai lain daripada batu. Dia pakai apa? Selipan. Geram payung dia belah ni. Dia kait kita payung ni kan, agak dia geram. Dengan payung-payung dia baling. Itu tak emas dia. Dia kena dengan anak batu, dengan batu lah. Melontar pula dengan tangan. Dia pakai sumpit lah. Dia bawa sumpit, dia pakai seteru kan. Jika orang yang melontar itu orang yang kuasa lagi masuk waktunya, orang yang berkuasa, ya, melontar cara tu. Bukan melontar tu dengan tangan. Dan jika tiada kuasa dengan tangan, maka dengan kaki. Dia tak ada kan? Dia pakai kaki. Ada orang tak ada tangan. Ada makan menulis pakai kaki pun dia. Dia ambil kaki, dia baling pakai kaki dia. Tak nak beri kelebihan dia. Wah, pandai kan. Menulis boleh. Ada tangan dia kata menulis boleh. Maka dengan kaki ataupun dengan mulut, itu kalau sekiranya uzur. Dia tak ada tangan, boleh. Dan lagi disyaratkan tertib mana bersusun, dimulai daripada Jumratul Ula, iaitu pada pihak masjid, ya, Masjidul Khif, kemudian Jumratul Wusta, kemudian Jumratul Aqabah, itu susunan. Dan lontar pada tiap-tiap jumrah itu dengan 7, ya, anak batu yang kecil, sedikit daripada ruas, ya, anak jari, kecil sikit daripada ruas anak jari itu. Dengan apa? Bercerai lontarnya, ya. Jangan sekali larung. 7 kan lambat ambil segenggam 7 ni.
Tak boleh. Kalau macam tu dia ke satu, dia kena ulang balik 6. Serat satu. Nama melontar yang jempak itu jempak, dia kena melontar angkat. Baling masuk dalam marma tu. Marma tu kawasan itu. Yang baling tiang. Baling tiang nasib. Kalau jatuh dekat marma okey. Kalau jatuh melontar pula tak pakai. Ni kadang tiang dia attack. Wah, suka dia. Kena dia. Macam besin. Kau tengok macam besin dia. Ada batu besar dia. Orang paling pung kena kepala. Rabak kepala kawan. Marma tu kawasan bulat bawah tu. Dia masuk dalam tu. Ni dia tengok tiang tegur. Tiang ni kot. Tiang dia attack. Dengan bercerai mana satu-satulah. Dan disyaratkan dengan yakin bahawa tiap-tiap satu-satu itu jatuh pada tempat pelontaran itu. Dalam marma tempat lontaran itu. Di dalam keliling jumrah itu. Kadar 3 hasta. Besar kan? Bagaimana dia nanam. Kita tengok begitulah. Pada tiap-tiap pihak. Keliling tempat melontar itu. Dan pada setengahnya satu tiang. Maka tiada sah jika dilontar tiang. Jentaknya tiang. Dah kena pula atas. Melambung keluar itu. Habis. Yang atas tak sedap kan. Tapi tak apalah. Mak dia buat tadi kaun dia. Kadang-kadang kita tengok bawah daripada atas baling buru. Keluar pun ada. Baling dan takung ni kan. Buru. Kadang-kadang keluar. Hati tak bersedap. Yang sedap melontar kat bawah. Yakin. Maka tidak sah jika dilontar tiang. Hanya mana fakat. Mana tak masuk lain. Tiang betul kena. Mantul batu keluar balik. Habis. Hendaklah jatuh anak batu itu atas timbunan anak batu yang di dalam lingkungan tempat jumrah itu. Maka iaitulah pada yang lain daripada Jumratul Aqabah. Adapun Jumratul Aqabah itu baginya satu pihak juga di sebelah kan. Yang lain semua bulat. Dan ada baginya binaan tanda tempat jumrah itu. Maka tanda itu bukan daripada jumrah. Batu ke tanda dia bukan. Dia mesti masuk dalam dia punya ruang itu. Maka tiada memadai dia lontarkan dia tanda tu ataupun tiang tu. Lagi syaratnya tiap-tiap satu anak batu tu. Dikatakan satu lontaran. Maka jika lontarkan dia dengan 2 atau lebih berserta tiada terpakai melainkan satu je. Di baling 7 pun ke satu. Kena ulang 6 kali lagi. Maka adalah wajib melontar sendiri. Maka jika kuasa, jika tadi melontar sendiri atau jika kuasa dengan yang lemah dan yang lemah melontar, digantikan seorang pada waktu inilah, ganti orang lain, wakil boleh juga. Kerana sangat sakit kalau diuzur yang tiada diharapkan sembuhnya dahulu daripada maknanya luput waktu dia tadi. Tengok lain macam makin berat sakit kan. Mereka nak habis waktu tak lagi, wakil orang lain lah. Orang lain pergi niatkan untuk dia. Jadi gantikan seorang pada waktunya, waktu melontar tu. Lontarkan dia dengan syaratnya. Syaratnya wakil itu mana sudah ia melontar bagi dirinya. Dia jaga haji ke apa semua kan nak buat misi orang tu dah siap dia. Nak wakil orang tu buat badal haji. Yang nak buat haji dia tak buat haji kan. Maka apa hukum dia, haji dibuat tu dapat dia. Dapat ke dia, duit masuk kocik dia. Wah kacau je. Terjaga betul-betul. Orang nak buat haji orang, mesti dia sudah mengerjakan haji. Kalau dia belum mengerjakan haji, nyanyi. Orang tak pasal dan haji itu dapat untuk dia pula. Ketika melontar, dia dah lontar siap dia, maka boleh lontarkan orang lain pula. Kata betul-betul kan, dia nampak duit kan, dia tak kira. Dia pakai sabu je kan, kacau. Tengok betul-betul lah. Mana syarat dia sudah melontar untuk dirinya atau bukan daripada orang haji, dan jika ada ia tinggalkan melontar sama ada melontar hari nahar atau tasyrik, boleh ia mendapatkan dia pada hari yang meninggalkan lagi pada hari tasyrik tu boleh enjak. Maka jika ia tiada mendapatkan hingga jatuh matahari hari ke-13, wajib atasnya dam. Sepanjang-panjang tak melontar kena bayar dam. Jika ia meninggalkan melontar 3 anak batu atau lebih, dan jika ada ia tinggalkan melontar 1 anak batu, pada hari yang akhir wajib 1 cupak. Dan jika 2 anak batu, 2 cupak. Dan wajib, seterusnya. Dan wajib, yang ke-6, ialah tawaf wida. Jika ada tawaf wida itu daripada wajib haji, jika diperbuatkan dia mengiringi haji seperti ia tawaf pada malam 14 bulan Zulhijjah.
Dan jika tiada mengiringi haji, maka wajib asing sendirinya, ya, secara infirad. Maka wajib atas orang yang bukannya haid itu atas nifas, ya. Maka wajib itu atas orang yang bukannya haid. Mana orang yang haid? Atau nifas. Adapun keduanya haid dan nifas, atau itu bukan atas. Itu atau. Bukan atas, atau. Mana bagi orang bukan orang haid atau nifas. Adapun keduanya haid wa nufasa ni. Yang haid dan nifas tidak wajib atasnya tawaf wada. Maka inilah segala wajib haji. Maka dia ditinggalkan satu daripadanya wajib dijabarkan dia dengan dam. Mana ditampal dia dengan dam. Kesalahan pada rukun. Rukun tak ditampal. Tak dapat, habis haji tak sah terus. Ini kena jaga betul. Rukun dengan wajib dibeza. Dalam bab haji je. Kita dalam bab semayang, rukun wajib sama. Ya. Dalam bab haji, rukun lain, wajib lain. Rukun kalau tak buat, batal haji terus. Kalau wajib tak buat, haji sah, akan bayar dam. Itu saja. Maka dam dia ada dam. Takhir, ada dam takdil. Ya, macam-macam tengok belakang. Dia mengaji tak beramal lagi. Nak pergi haji esok, boleh kena polum betul-betul. Ya. Kesalahan pada rukun yang tersebut dahulu. Kerana manakala tiada mendatangkan dia, rukun tu dia tak buat, tiada sah hajinya. Ya, ada tahun 80 lebih kalau tak silap. Teknikal rencana siap, silap dia orang tak boleh wukuf. Habis dah. Nyanyi ke orang, tak apa haji tau. Ya, sebab hukum rukun. Wukuf tu ada rukun. Al-Haji Arafah. Haji itu adalah Arafah. Mana hukumnya Arafah. Maka tidak boleh dijabarkan dengan dam dan lain lagi. Ya. Dan wajib tawaf wida itu. Bagi orang yang hendak kembali ke tempat kediamannya. Sama ada dekat. Itu kurang daripada umar hada atau jauh. Macam kita ni lah. Sekadar masafah terkasar. Masafah yang boleh kasar itu dia panggil jauh. Kalau bawah daripada itu dia panggil dekat. Atau orang yang hendak keluar daripada masafah terkasri. 2 marhala atau lebih, atau sama ada tempat yang hendak keluar tu tempat ni itu tempat kediamannya atau tiada. Maka pada sekalian tersebut itu wajib ia tawaf wida. Dan jika ia keluar daripada Mekah dengan tiada wida, nasi wajib atasnya dam 1 kambing. Dia keluar tu tak buat, ada kena bayar dam 1 kambing. Dan kemudian daripada tawaf wida, wajib ia musafir yang mengiringi tawaf itu dengan bersegera. Ya, dia tawaf, dia siap semua kali kan, tawaf dia habis tu berjalan. Ya. Maka jika ditakhirkan musafir kemudian daripada tawaf, kadar masa yang dulu sepadanya semayang 2 rakaat, dia batal tawaf wida. Dia tawaf wida terus jalan. Ya, dia tawaf wida, dia pergi supermarket. Dia beli barang dia, habis batal tawaf tu, tawaf balik. Tak pakai tu. Kadar panjang dia 2 rakaat ni, jangan sampai tu tuan. Ya, maknanya urusan itu sampai itu berjalan ni. Kalau tidak batal tawaf wida. Melainkan jika tahir kerana minta doa tu lain lah. Dia tawaf, dia dah habis minta doa kejap tu dia maafkan. Kemudian daripada 2 rakaat tawaf tadi tu. Dan minum air zam-zam itu semua dimaafkan. Minum air zam-zam sekejap, ya. Dan pada multazam atau tahir kerana pekerjaan seperti safar membeli bekal. Ya. Tapi jangan lama now. Dan mengikut kenderaan, maka tiada batal lah. Dia naik bas kena pusing dan ikut sana ke tempat tak kena kedai kan. Itu semua dimaaf lah. Maka jika panjang sekalipun tak apa tu. Sebab apa? Diuzurkan. Dia duduk berehat lagi. Dan ada pun hai'ah, iaitu sunat haji amat banyak. Setengah daripada dulu kan ihram dengan haji atau umrah jika datang kepada Mekah pada bulan haji. Terbalik dari atas tu atau sini atas tak ke sini. Sini. Atas umrah tu. Buat haji tu. Ini bila ni jika datang ke Mekah pada bulan haji, maka dinamakan ihram itu ifrad. Ini paling afdal dalam mazhab Syafi'i. Dan inilah yang afdalnya. Jika ia ihram dengan umrah pada tahun itu dan tiada atasnya dam, ya. Dan jika ihram ia dengan umrah pada bulan haji, ya, itu dipanggil haji tamattu' dipanggil namanya. Iaitulah wajah orang yang mendatangkan haji itu 3 wajah. Pertama ifrad, itu tersebut dahulu. Kedua tamattu', dikerjakan umrah pada bulan haji. Kemudian ia haji pada tahun itu. Maka itulah wajib atasnya dam pada orang yang lain daripada ahli Mekah atau yang hampir dengan Mekah.
Sekiranya tiada sampai 2 marhalat tempat duduknya, itu dipanggil dekat lah. Dan wajib dam atasnya. Habis. Dan syaratnya yang 4 pertama yang tadi apa? Tiada ia daripada ahli Mekah. Dia minal afaki wan waw. Ataupun tempatnya tiada sampai 2 marhalah. Daripada Mekah. Keduanya itu ihram dengan umrah pada waktu haji. Habis. Ketiga, tiada ia kembali pada ihram haji, kepada mikatnya. Jadi jangan pergi pada mikat. Keempatnya, ia haji pada tahun itu juga. Dan waktu wajib dam atasnya ketika ia ihram dengan haji, dan waktu harus disembelihkan dam itu kemudian daripada daripada segala amalan umrah dia tadi itu. Dan dahulu daripada ihram dengan haji, diselesaikan bayar dam dulu. Dan satu lagi, dan yang afdalnya disembelihkan pada hari nahar, itu lebih afdal, hari raya 10. Dan jika lemak ia daripada mengeluarkan dam pada tanah haram, puasa ia ganti daripada menyembelih dahulu daripada hari nahar sebelum hari raya 3 hari dan 7 hari dahulu daripada hari Arafah. Kerana apa? Sunat bagi orang yang haji tiada puasa ia pada hari itu, sebab dia nak membanyakkan akan berdoa di Arafah. Dan tiada harus baginya puasa pada hari nahar, hari raya pertama ni tak boleh puasa, atau pada sekali hari tasyrik, dalam 4 hari tak boleh puasa. Dan tiada harus didahulukan daripada ihram dengan haji, dan puasa 7 hari pada negerinya. Dan tiada harus didahulukan daripada ihram dengan haji itu dan puasa 7 hari pada negerinya. Maka jika ia mustautin di Mekah, dia anak watan di Mekah, harus baginya dipuasakan di Mekah. Puasa 3 hari pada haji, lazim atasnya bahawa ia ceraikan antaranya dan antara 7 hari dengan kadar 4 hari. Wasab'atun iza raja'tum, 7 hari bila dia balik ke rumah dia. Kalau yang 3 tak dia buat, dia kena buat semua sana 10 hari, kemudian dia kena ceraikan. 3, kemudian tambah tu 7. Dia tak ada sekali agung. Habis tu. Dan wajah yang ketiga, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tu? An Umar bin As itu radhiyallahu an qal ma ra'aitu Quraisyan aradu qatlan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yauman i'tamaru bihi wa hum julusun fi zillil Ka'bah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-maqam faqama ilaihi Uqbah bin Abi Mu'ayth faja'ala rida'ahu fi unuqihi summa jazabahu hatta wajaba rirukbatayhi saqitan wa tasahayan nasu wa zannu annahu maqtul fa aqbala Abu Bakar radhiyallahu an yastaddu hatta akhaza bi dub'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min wara'ih wa yaqulu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah summan sarafu anin nasi sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu fasalla falamma qada salatahu marra bihim wa hum julusun fi zillil Ka'bah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral Quraisy ama walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma ursiltu ilaikum illa bizabhi wa asyara biyadihi ila halqihi faqala Abu Jahal ma kuntu jahulan faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta minhum. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Artinya aku tidak pernah melihat orang Quraisy
Aku tidak pernah melihat orang Quraisy mahu membunuh Nabi SAW, melainkan pada satu hari. Mereka membuat pakatan jahat ke atas Rasulullah SAW, di mana mereka semua duduk di bawah bayang Kaabah. Sedang Rasulullah SAW sembahyang di makam, tiba-tiba bangun Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia menyauk kain lepasnya pada tengkuk Rasulullah SAW. Kemudian ia menarik sehingga terjatuh melutut. Allah. Orang-orang yang ada menjadi bising kerana mereka menyangka Rasulullah dibunuh. Tiba-tiba Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tampil mengangkat Rasulullah SAW, memegang kedua-dua tangannya dari belakang dan bertanya, adakah kamu sanggup membunuh seorang yang berkata Tuhan saya adalah Allah? Kemudian mereka semua beredar daripada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bangun semula meneruskan sembahyang. Selepas selesai sembahyang, Rasulullah SAW lalu ke tempat mereka berkumpul, iaitu di bayang Kaabah, dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, ingatlah kamu demi Tuhan di mana diri Muhammad SAW berada dalam tangannya dan kekuasaannya. Sesungguhnya aku tidak diutus kepada kamu melainkan dengan menyembelih. Sambil Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya pada halqumnya. Kemudian Abu Jahal berkata, bukanlah aku seorang yang jahil. Padahal dia Abu Jahal. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, engkau termasuk juga di kalangan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah. Kemudian Uqail bin Abi Talib, dia berkata, orang-orang Quraisy datang menemui Abu Talib. Mereka mengadu, hai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu datang di halaman-halaman rumah kami dan di tempat-tempat kami berkumpul. Lalu ia memperdengarkan kami apa yang menyakitkan hati kami. Apa pandanganmu kalau kamu dapat melakukan sesuatu yang dapat mencegahnya? Kemudian Uqail meneruskan ceritanya. Maka Abu Talib pun berkata kepada Yai Aqil, hai Uqail, bawalah kepadaku sepupumu itu. Lalu aku mengajaknya dari salah sebuah rumah kecil kepunyaan Abu Talib. Dia berjalan bersamaku sehinggalah berjumpa Abu Talib. Maka Abu Talib pun berkata kepada Rasulullah SAW, wahai anak saudara kesayanganku, sesungguhnya aku mengenalimu seorang yang taat. Sesungguhnya kaummu datang kepadaku. Mereka mendakwa kamu datang ke Kaabah mereka dan tempat mereka berkumpul. Kamu memperdengarkan kepada mereka apa yang menyakitkan hati mereka. Apa pandanganmu sekiranya kamu berhenti saja? Lalu Rasulullah SAW pun memandang ke langit dan berkata, demi Allah, aku tidak berdaya meninggalkan apa yang aku dibangkitkan kerananya. Walaupun seorang di kalangan kamu dapat menyalakan api daripada matahari itu. Abu Talib pun berkata, demi Allah, anak saudaraku tidak pernah berbohong. Pulanglah kamu dalam keadaan beraman. Menurut satu riwayat yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, sekiranya mereka meletakkan matahari di kananku, lau wada'a syams ala yamin wal qamar ala yasari ala an atrukal hazal amr. Dan kalau boleh letakkan matahari tangan kanan, bulan tangan kiri, kau boleh buat turun, aku tidak akan meninggalkan urusan ini. Sehingga Allah memberikan kemenangan, atau aku binasa kerananya, atau aku dibinasakan, mana syahid bersama. Selepas itu Abu Talib melihat keadaan Rasulullah SAW, lalu dia memanggil anak saudaranya, wahai anak saudaraku. Lalu Rasulullah SAW berpaling kepadanya, dan Abu Talib pun berkata, teruskanlah urusanmu. Betul apa yang kamu suka. Sesungguhnya Allah Ta'ala, demi Allah, aku tidak akan menyuruhmu sekali-kali. Hadis Tabarani.
Itulah maknanya apa? Sambutan dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai-bagai karina dan mehnah, dugaan, ancaman, ugutan, ujukan, macam-macam. Kemudian Ibnu Ishaq dia menyatakan, Ani bin Ishaq qal Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Damiri ila Najashi fi sya'ni Ja'far bin Abi Talib wa ashabihi wa kataba ma'ahu kitaban Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Najashi al-Asham Malikil Habasyah. Assalamu alayka fa inni ahmadu ilaika Allahul malikul qudusul mu'min al-muhaimin wa ashhadu anna Isa ruhallah wa kalimatah alqaha ila Maryam al-batul at-tahirah at-tayyibah al-hasinah fahamalat bi Isa fa khalaqahu min ruhih wa nafkhatih kama khalaqa Adam biyadih wa nafkhih. Inni ad'uka ila Allahi wahdah la syarikalah wal muwalatu ala ta'atih wa anta tabi'ani fatu'mina bih wa billazi ja'ani fa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ba'astu ilaika ibni ammi Ja'far wa ma'ahu nafarun minal muslimin fa iza ja'uka fa akirrahum wa da'in tajabbur fa inni ad'uka wa junuduka ila Allah azza wa jalla wa ballagtu wa nasahtu faqbalu nasihati wassalamu ala man ittaba'al huda. Rasulullah SAW mengutuskan Amru bin Umayyah ad-Damiri kepada Raja Najashi, Raja Habsyah, berhubung dengan Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, saudara kandung Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan sahabat-sahabatnya yang berhijrah ke Habasyah. Ditulis bersama-samanya sepucuk surat yang berisi Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi ila Najasil Asham Malikil Habasyah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, daripada Muhammad Rasulullah kepada Najasi Raja Habsyah. Assalamualaikum, sesungguhnya aku memuji kepadamu Allah Ta'ala, Raja yang Maha Suci daripada kekurangan, maknanya yang Maha mengurniakan keamanan, maka Maha memelihara. Dan aku menyaksikan Isa Ruhullah, mana roh yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, dan kalimahnya mana jadikan tiada berbapa, yang dicampakkan kepada Maryam, yang kuat beribadah, yang suci, lagi baik, bersih dari kerja-kerja jahat. Lalu dia mengandungkan Isa, dia menjadikan daripada rohnya dan tiupannya, ya, kalau jadikan daripada roh ciptaan dia dan tiupannya, bukan roh Allah Ta'ala. Orang tidak berroh macam gitu. Dan tiupan sebagaimana dia menjadikan Adam dengan tangannya, mana kekuasaan dan tiupannya. Dan sesungguhnya aku mengajakmu kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan mengikut taat kepadanya. Aku mengajakmu supaya mengikutku dan beriman denganku dan dengan apa yang aku bawa. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah, kata Rasulullah SAW, dan aku menghantarkan kepadamu sepupuku Ja'far bin Abi Talib, yang digelar dengan Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang terbang di dalam syurga, kan? Dia syahid di medan Mu'tah, ya. Bersama dengan Abdullah Ar-Rahawah. Medan tu kalau kita tengok di apa nama tu, Jordan, dekat hostel budak Malaysia, yang dekat situ depan tu ada medan Mu'tah. Ketika tu Khalid Al-Walid memegang maknanya pasukan tu, ketemu dengan Rum, Masya Allah. Sungguhnya aku adalah Rasulullah, dan aku menghantarkan kepadamu sepupuku Ja'far
dan bersama-sama beberapa orang Islam, berilah pengakuan kepada mereka dan tinggalkan sifat membesarkan diri. Ya, mana tunduklah kepada Allah. Sesungguhnya aku menyerumu dan semua tenteramu kepada Allah Ta'ala. Aku menyampaikan dan memberi nasihat. Terimalah nasihatku dan selamat sejahtera kepada siapa yang mengikut petunjuk yang benar. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Allah. Raja Najasyi, dia menerima Islam tapi tak sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Maka dia tak dinamakan sahabat. Sebab sahabat man laqiyan Nabi SAW mu'minan wa mata mu'min. Mereka yang bertemu dengan Nabi SAW waktu hayat baginda Islam, dia beriman dan mati beriman. Itu dipanggil sahabat. Adapun dia tak sempat bertemu surat tadi. Tapi dia beriman. Ya. Dan apabila dia meninggal, wafat, Rasulullah menyembayangkan jenazah dia secara gaib. Ya. Sembahyang jenazah yang pertama secara gaib ialah Raja Najasyi. Ya. Itu di antara siri. Maknanya dakwah sasaran. Dakwah baginda SAW bukan sekadar pada orang bawah, merratai sampai kepada pemimpin, diutus oleh Nabi SAW memanggil mereka kepada kalimah yang satu. Dan satu lagi Rasulullah menghantarkan surat kepada Raja Rom lah, di mana isinya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Hirakla azimir Rum salamun ala manittaba'al huda amma ba' fa inni ad'uka bida'ayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajrak marratain fa in tawallaita fa inna alaika ismal arisiyin wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'an bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'ah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimin. Akhrajahul Bukhari, mentakhrij hadis ini Imam Bukhari dalam sahih. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kepada Raja Hirakla, Maharaja Rom. Selamat sejahtera kepada siapa yang mengikut petunjuk. Aku mengajakmu kepada seruan Islam. Masuklah Islam, pasti kamu selamat. Mantap masuk Islam, tak selamat, jawab dia. Allah SWT juga mengurniakan kepadamu pahala 2 kali. Maka sekiranya kamu berpaling, di atasmu juga dosa petani-petani. Yang ni apa? Dan wahai ahli kitab, marilah kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu, iaitulah tidak kita menyembah mengabdikan diri melainkan kepada Allah, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan kita tidak mengambil sesama kita sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Sekiranya mereka berpaling, maka katakanlah kamu saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Itu makna. Ya. Kalau dia berpaling tak berpaling itu soal dia. Kita tetap menyatakan kita adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan Islam. Itu penegasan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam urusan seni dakwahnya. Iaitu meratakan seruan hatta kepada pemimpin-pemimpin ya, negara. Sebab manusia ini perlu semuanya tunduk kepada Allah Ta'ala, barulah dia akan selamat. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad Alhamdulillah. Ya, Karim.